Okey, so hari ini kita akan melukis locus bagi 4 syarat. Okey, locus dalam 2 dimensi, okey, dengan 4 syarat. Pertama, okey, syaratnya kita boleh tengok di peta konsep di muka surat 222, iaitu yang berada di dalam kotak hijau ni. Okey. Okey, dalam kotak ni dibagi 5, okey, tetapi yang kotak ketiga dan keempat ni dia adalah vice versa, dia terbalik sahaja, okey. So kita akan tengok apa 4 syarat utama itu. Okey. 4 syarat ni dia akan menghasilkan locus, okey, yang berwarna pink ni. Syarat pertama, syarat-syaratnya yang berwarna hitam. Okey, contoh ini satu titik ni. Okey, yang warna pink ni adalah hasil locus yang kita akan hasilkan sekejap lagi. Okey, so saya akan gunakan kaedah orang yang saya cakapkan tadi. Okey, bagaimana kita nak mengingat konsep untuk awak macam mana awak nak menentukan locus ini. Okey, kita akan gunakan kaedah orang nanti. Okey, so yang pertama. Okey, yang pertama kita tengok apa syarat yang pertama. Okey, so syarat pertama adalah locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Okey, apa locus yang terhasil bila ada satu titik dia berjarak tetap dari satu titik tetap? Senang. Ayatnya panjang tapi kita terus ambil kata kunci yang pertama. Okey, dari satu titik tetap. So awak gariskan satu titik tetap. Contohnya ini. Okey, ini satu titik tetap. Okey, locus yang terhasil kita akan dapatkan satu bulatan ni. Nampak? Warna pink. Okey. Yang kedua, locus bagi titik yang sentiasa berjarak sama dari dua titik tetap. Okey. So, ini adalah dua titik. So, kita akan dapat locus ni. Garis lurus iaitu pembahagi dua sama serenjang. Okey, yang ketiga, locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Okey. Ayat depan ni kita jangan pening kepala, kita ambil kata kunci di hujung ayat saja. Satu garis lurus. Okey, locus dari satu garis lurus. Okey, ini warna hitam ni kita akan dapat sepasang garis lurus yang selari, warna pink ni. Okey, nanti kita akan tengok macam mana. Kita balik dan vice versa samalah. Okey, jika ada dua garis lurus yang selari iaitu ni. Okey, dua garis lurus yang selari, locus yang kita terhasil yang ni, tengah-tengah ni, garis yang di tengah. Okey, dan yang terakhir adalah locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Okey, awak bila jumpa soalan, awak gariskan kata kuncinya yang selalunya berada di hujung ayat. Okey, hujung soalan. Dua garis lurus yang bersilang ni. Okey, ni garis hitam ni dia bersilang, sama juga yang keadaan macam ni. A dan B, dia ada dua situasi. Okey, so bagaimana kita nak menentukan locus ni? Okey, so kita akan menentukan locus. Okey, kita akan menggunakan kaedah orang. Okey. Okey, so ada 4 syarat. Okey. Okey, ada 4 syarat locus. Okey. Okey, yang pertama, syarat locus kita yang pertama adalah satu titik tetap. Okey, satu titik tetap. Okey, syarat kita yang pertama tadi, kalau tengok di sini, okey, syarat kita yang pertama adalah satu titik tetap. So, kalau satu titik tetap, kita akan dapat bulatan. So, daripada satu titik tetap, kita akan gunakan set jangka lukis. Okey, okey, satu titik tetap, locus yang terhasil adalah suatu bulatan. Okey. Okey. So, satu bulatan dan satu titik. Okey, nanti awak akan tengok apa yang bentuk yang terhasil. Okey, yang kedua, okey, locus yang kedua adalah dua titik tetap. So, di mana nak letak dua titik tu? Contohlah saya letakkan di sini, di bawah ni, contoh. Okey, ada dua titik tetap. Okey, apakah locus yang terhasil? Okey, kalau kita tengok jadual, bila dua titik tetap, kita akan dapat pembahagi dua sama serenjang. Okey, so akan ada garis di lurus. Okey, bagaimana kita nak menggunakan jangka lukis? Okey, awak kena bina dua pembahagi sama serenjang. Okey, awak kena buka jangka lukis awak. Okey. Okey, contohlah ini dua titik. Awak dah belajar di tingkatan 1 cara membina pembahagi dua sama serenjang. Okey, awak akan mangkukkan di atas dan di bawah. Okey, contohlah awak buka jangka lukis. Okey, lebih besar separuh daripada, contohlah kalau titik ni panjang ni. Okey, titik ni sepanjang ini, panjang ni. Okey, awak buka besar sikit. Kalau nak buka lebih pun, nak buka sama besar pun tak apa. Okey, buat macam ni. Okey, mangkuk atas dan mangkuk bawah. Saya dah pernah ajar dulu. Kalau awak belajar dengan saya, awak tahulah bagaimana cara nak membina
pembahagi dua sama serenjang. Okey, mangkuk atas, mangkuk bawah. Di titik belah tu letak lagi sekali jarum di titik sebelah kiri. So, awak akan menghasilkan satu pembahagi dua sama serenjang. Okey. Okey, kemudian awak akan membaris nanti. Awak guna pembaris. Saya tak bawa pembaris pula ni. Okey, sambungkan persilangan yang ini. So, awak akan dapat. Okey, contohlah awak pakai pembaris ni. Okey. Ni. Inilah dia. Okey. Hasil yang terhasil adalah satu garis lurus. Okey, nanti kita akan padam. Okey, yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah sepasang garis lurus yang selari. So, kita akan adakan satu garis lurus yang selari. Okey, sebagai contoh. Okey, saya akan lukiskan sepasang garis lurus yang selari pada orang ni. Okey, contohlah saya tak bawa pembaris pula. Okey, contohlah awak adakan satu garis lurus. Okey. Okey, awak dapat satu garis lurus. Okey, syarat yang ketiga iaitu satu garis lurus. Awak akan dapat sepasang garis lurus yang selari. Okey, yang ini awak kena bina garis selari. Okey. So, bagaimana cara membina garis selari? Okey, letakkan contohlah. Okey, jangka lukis awak letak satu titik. Okey, awak tanda dua titik. Contohlah ni, nak cerita macam mana nak membina. Saya ulang balik, saya imbas balik ni ya. Okey, cara buat dua titik. Contohlah pada garis lurus tu awak buat dua titik. Okey, awak mangkukkan titik ni kiri dan kanan. Okey, ini saya nak cerita ni. Saya terus je buat cara tunjuk. Saya tak buat dua kali. Okey, nanti awak akan nampak hasil orang tu bila kita padam nanti. Okey. Okey, daripada dua titik ni, okey, ni garis lurus ni. Okey, nanti awak kena dia kata bina lokus bagi titik yang berjarak sama tetap dari satu garis lurus. Okey, inilah garis lurus dia. Okey. Okey, garis lurus ni sebenarnya dia mewakili tulang badan. Okey, saya terus sambunglah. Okey, sebenarnya titik ni kepala bulatan ni mewakili kepala. Titik ni mewakili nanda. Okey, orang India selalu pakai nanda kan. Okey. Dua titik ni mewakili mata. Okey, mata ni titik tengah garisan tengah dia adalah hidung. Okey, so garisan yang lurus ni adalah hidung. Okey, iaitu pembahagi dua sama serenjang tu. Okey. Okey. Yang ketiga, syarat ketiga ni satu garis lurus ni mewakili tulang badan. Okey, dia mewakili tulang badan. So, kita nak buat tangan. Okey. So, dua garis selari ni sebenarnya mewakili tangan. So, macam mana kita nak lukis tangan pada raja orang ni? Okey. So, saya ajar awak cara membina garis selari. Okey. Pada satu garis lurus iaitu tulang badan ni. Okey, so first letak dua titik. Okey. Kemudian bina mangkuk kiri dan kanan. Kemudian buat pembahagi dua sama serenjang. Okey, kena buka atas bawah lah. Step ni panjang sikit cara dia. Okey. Cara dia panjang sebabnya nak ajar sekaligus je. Saya tak nak ajar banyak kali. Okey. Okey, untuk titik ni. Okey, untuk titik ni pula buat pula sini. Untuk dia atas, bawah. Okey, dekat mangkuk. Ni awak imbas balik ya. Topik tingkatan 1. Ni saya buat laju je ni. Okey. So, awak dapat dua pembahagi sama serenjang. Okey. Lepas tu awak ambil pembaris, awak sambungkan saja. Okey. Selalunya soalan berkata yang berjarak lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus yang sentiasa 5 cm. Contoh, yang sentiasa 4 cm. So, dekat sini nanti awak akan gunakan pembaris, awak ukur pula jangka lukis ni. Okey. Okey, sekejap Okey, contohlah awak ukur. Contoh sentiasa berjarak 2 cm. Okey, so awak ukur atas ni. Contohlah ukur atas pembaris. Okey, bukaan ni 2 cm. Bukaan ni 2 cm. Okey, jangan buka. So, awak letak di atas titik ni. Okey, awak buat macam ni. Okey. Sambungkan. Okey, ni awak buka baliklah buku tingkatan 1. Okey, so awak akan sambungkan titik ni nanti. Okey, betul-betul seperti sinilah. Okey. Mula-mula persilangan antara persilangan pangkah dengan pangkah ni kita sambungkan. Okey.
Lepas tu persilangan pangkah dengan yang ni pun kita sambungkan. Pangkah dengan pangkah sebab kita nak dapatkan lurus betul-betul. Okey, lepas tu baru kita sambungkan yang mangkuk 2 cm tadi. Contoh saya nak tunjukkan awak dapatkan hasil tangan. Okey, ginilah caranya. Okey, beginilah caranya untuk kita melukis 2 garis yang selari, iaitu mewakili tangan kepada rajah orang ni. Okey. Ni tangan dia. Okey. 2 tangan yang berjarak 2 cm dari tulang badan. Okey. Nampaklah ni. Okey, saya dah tunjuk dah. Okey, sebelah sini satu, ni tangan satu, ni tangan satu, ni tulang badan. Okey, yang terakhir, syarat yang terakhir adalah lokus bagi jarak yang sentiasa 2 garis lurus yang bersilang. So, kita akan adakan 2 garis lurus yang bersilang, iaitu sebenarnya adalah kaki. Okey. Nampak? Okey, yang sebenarnya adalah kaki. Dan bila kita ada kaki, sorry saya ingat sikit. Okey, dan bila kita ada kaki, apakah yang terhasil? Kita ada 2 garis lurus yang bersilang, kita akan dapat satu pembahagi 2 sama sudut. Macam mana buat pembahagi 2 sama sudut? Kita belajar dulu. Okey. Okey, letakkan jarum, okey, di dia punya celah kangkang ni. Okey, buat mangkuk. Okey, daripada mangkuk ni bukaan yang sama pun tak apa, buat pula X di tengah-tengah. Okey, daripada mangkuk ni buat X. So, persilangan antara mangkuk ni yang menghasilkan huruf X ni, okey, contohlah. Okey. So awak akan buat apa? Okey, sebenarnya akan terhasillah air kencing. Saya guna bahasa mudah kita lah. Okey. So, sebenarnya akan mengalirlah air kencing. Kalau dia sakit, dia dah tak tahan dah. Okey, orang ni tak tahan, dia akan hasilkan air kencing. Okey, lurus saya ingat sikit. So, air kencing ini mewakili pembahagi 2 sama sudut yang berwarna pink ni. Okey, sebab itulah saya panggil dia sebagai rajah orang. Okey, kerana apa? Sebenarnya lokus yang kita pelajari ini, lokus ini membentuk satu mnemonik menggunakan rajah orang. Okey, saya gunakan pen hitam untuk syarat Okey, iaitu 4 syarat utama. Iaitu yang pertama, 1 titik tetap. Okey, 1 titik tetap. Okey, menghasilkan bulatan iaitu kepala. Okey, 2 titik tetap mewakili mata, menghasilkan pembahagi 2 sama serenjang iaitu hidung. Yang ketiga, 1 garis lurus pada orang mewakili tulang badan, menghasilkan sepasang garis lurus yang selari yang kita wakilkan sebagai badan dan tangan. Dan yang terakhir, 2 garis yang bersilang iaitu mewakili kaki yang menghasilkan pembahagi 2 sama sudut. Dan pada orang kita panggil dia sebagai air kencing. Okey, so saya harap awak faham konsep kaedah orang ini, bagi awak ingat bagaimana nak menentukan lokus bagi keempat-empat syarat ini. Okey, so saya harap awak ulang sampai awak faham. Okey, ada 4 syarat. Yang pertama, 1 titik tetap. Yang kedua, 2 titik tetap. Yang ketiga, 1 garis lurus. Dan yang keempat, 2 garis yang bersilang. Okey, so ada 4 syarat yang awak harus ingat. Yang mana 1 titik tetap menghasilkan kepala iaitu bulatan, 2 titik tetap mata menghasilkan hidung iaitu pembahagi 2 sama serenjang. 1 garis tulang badan menghasilkan 2 garis lari iaitu tangan, dan 2 garis yang bersilang iaitu kaki menghasilkan air kencing iaitu pembahagi 2 sama sudut. Okey, semoga bermanfaat.